warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, Mak Zainuddin Dalha, Nur Azma Ahmad Ghazali, harap tuan-tuan tak keberatan, Ji Kaluk harap tak keberatan ya. Haji Hamidah, jika dapat tolong sharekan dengan teman-teman kita. Ambil masa sekejap, beberapa saat untuk tolong sharekan video ni kepada teman-teman kita. Zul Hashim, sekejap je saya nak kuliah malam ni, jadi tolong panjangkan video ni kepada teman-teman kita. Terima kasih Ummu Fatih, terima kasih Nusazizah, Haji Hamidah, Siti Aida Syari, Iwana Mukhtar, ahlan wa sahlan, lama tak nampak kat sini. Latifah Khalil, tolong Sam Syirat, Safia Salim, tolong share video ni. Ambil masa sekejap. Farah Wahidah, Zuraida Abdul Aziz. Baik, malam ni saya nak keluar topik sikit. Biasanya kita bincangkan tafsir dalam siri pada waktu malam, tapi malam ni sahabat saya Anwar, terima kasih, Rohana Usman, tolong share dengan teman-teman. Ambil masa sekejap, 1 saat, 2 saat, 1 minit, tolong. Siti Aida, Siti Marisa, terima kasih dah share. Darwati Al-Mukhlis, terima kasih. Baik, Iwan Mukhtar, terima kasih. Malam ni saya nak bawa kisah renungan kehidupan seorang sahabat yang mulia yang namanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, yang dipanggil dengan nama Karramallahu Wajha. Kenapa dipanggil dengan nama Karramallahu Wajha? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan malam ni? Bagi siapa yang ada jawapan, saya nak bagi hadiah lah. Dah lama tak bagi hadiah. Bagi yang dapat jawab kenapa dia panggil sendiri Karramallahu Wajha, yang dapat hadiah, yang dapat jawapan, saya nak bagi hadiah kitab ni, 47 Kisah Superstar Syurga. Kita kenal Superstar Syurga, buku ringan nipis yang dibuat, yang ditulis atas panggil newsprint ni, sangat sesuai untuk kita baca kepada anak-anak sebelum tidur. Terima kasih Umar Anas, Siti Aida, terima kasih, Kak Latifah Khalil, terima kasih. Tolong Nuraini binti Ahmad Zulkifli, terima kasih. Tolong. Jadi siapa yang dapat jawab kenapa Karramallahu Wajha? Boleh jawab sekarang. Siapa dapat jawab, nanti kena bagi alamat, nama penuh, kami nak hantar buku ni, 47 Superstar Syurga. Kisah-kisah para sahabat yang sangat baik, sangat ringkas, sangat mudah untuk kita faham, untuk kita baca kepada anak-anak sebelum tidur malam. Tengok tajuk dia mudah-mudah, ringan-ringan je. Rahsia doa saat. Ya, Farid Misbah. Kenapa dia panggil Karramallahu Wajha? Dimuliakan wajahnya. Kenapa dimuliakan wajahnya? Perpisahan sementara kisah tentang Fatimah radhiyallahu anha yang Ustaz Syadiran Daud Turabi, barakallahu fiik. Ustaz jangan jawab lah Ustaz. Baik. Kerana beliau tidak pernah menyembah berhala Ustaz. Terima kasih Ummu Anas. Ummu Anas, tolong bagi nama penuh dengan nombor telefon dengan alamat, kami nak hantar buku ni esok. Ummu Anas, Ummu Anas tolong, pihak Ulstia Jalan Travel, nanti tolong trace Ummu Anas jawapannya kerana Sayyidina Ali Karramallahu Wajha tak pernah tundukkan wajahnya kepada berhala langsung. Saya nak hadiahkan buku ni kepada Ummu Anas. Kerana Sayyidina Ali dipanggil Karramallahu Wajha kerana Sayyidina Ali tak pernah tunduk kepada patung berhala walaupun sebelum Islam lagi. Jadi ini antara pendapat yang paling masyhur kenapakah beliau dipanggil dengan nama Karramallahu Wajha, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nurilis tidak pernah menyembah berhala, jadi Karramallahu Wajha. Tak apalah, nanti yang lain akan dapat buku ni, buku hadiah ni pada masa akan datang, dengan kuis-kuis simple yang kita akan buat. Muhammad Azwani, terima kasih kerana tak pernah menyembah berhala. Baiklah, siapa saja yang bagi nama dia, kami nak hantar buku ni percuma, dengan syarat bagilah nama penuh dia dengan alamat. Kami nak hantar untuk 10 orang yang terawal. Cepat-cepat bagi nama dengan nombor telefon dengan alamat, kami nak hantar buku ni 10 orang sahaja. Cepat-cepat. Baik tuan. Malam ni saya nak cerita tuan tentang kisah Sayyidina Ali Karramallahu Wajha daripada kitab yang namanya Tarikh Al-Khulafa oleh Imam Asyuti.
Maka marilah kita mengenali para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kerana mereka merupakan semulia-mulia insan yang telah membawa Islam kepada kita. Kata Syekh Al-Imam Al-Fatah Al-Ghudah dalam bukunya bertajuk Safahat, tak apa Zuraida, nak hantar boleh, tak ada masalah. 10 orang yang awal kami hantar buku ni dengan dia, siapa yang cepat 10 orang. Jadi kata Imam Al-Fatah Al-Ghudah, kalaulah Nabi tidak memiliki mukjizat selain kalau Nabi hanya memiliki mukjizat, iaitulah Nabi tidak ada mukjizat apa pun melainkan sahabat-sahabat Nabi, sudah tentu mukjizat Nabi yang berupa sahabat-sahabat Nabi itu pun dah cukup untuk menyebabkan manusia beriman kepada Islam. Kerana datangnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in merupakan insan-insan yang terpilih untuk menemani kehidupan Nabi SAW, seperti disebut Ibnu Hajar pada awal kitabnya Fathul Bari, hani'an li ashabi khairil wara tuba liman jama'a akhbarahu. Kata-kata beliau, alangkah hebatnya orang yang bersama dengan Nabi SAW, yang duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdul Qadir Daud, maka mereka lah sebaik manusia. Allah telah muliakan mereka untuk dipilih menyertai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal Islam untuk menyebarkannya. Jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan pada kali ini kisah Ali bin Abi Talib, sahabat yang mulia ni, lahir 10 tahun sebelum kenabian, lahir dalam didikan keluarga kenabian, kerana dialah orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak kecil. Nabi SAW telah bersabda kepadanya, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali karramallahu wajhah, apakah engkau ridha, engkau gembira bahawa kedudukanmu, makammu di sisi Allah sebagaimana makam Harun kepada Nabi Musa AS. Cuma selepas aku tidak ada lagi yang menjadi Nabi. Ini bagi menunjukkan kehebatan kedudukan Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai Nabi menyamakan persamaan Harun kepada Musa. Bagaimana pentingnya peranan Harun AS kepada adiknya Musa AS, maka demikianlah peranan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Islam untuk Rasulullah SAW. Jadi kedudukanmu samalah seperti kedudukan Musa kepada Harun, cuma engkau bukanlah Nabi, kerana tiada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi kita SAW. Maka Nabi juga pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, tadi pun hadis sahih, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, tiada yang mencintaimu melainkan orang itu beriman kepada Allah, dan tiada yang bencimu melainkan yang benci itu pastinya di kalangan munafiqun. Jadi Sayyidina Ali ni menuruti semua peperangan bersama dengan Nabi SAW kecuali perang Tabuk. Dia terkenal dengan kepahlawanan dan keberaniannya, dan dia merupakan antara 10 sahabat yang mula-mula masuk syurga. Terima kasih Mu'asfani Bibi Khadijah, Kamarudin NA, Aminatul Zuhairah, barakallahu fikum, daripada Johor, Puan Aminatul Zuhairah. Jadi bila kita lihat Nabi SAW telah beri berita gembira kepadanya waktu dia masih hidup, bahawa dia merupakan panglima bagi agama Islam ini, Amirul Mukminin, salah seorang daripada Khulafa' Ur-Rasyidin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi begitu hebat sekali. Beliau merupakan sepupu Nabi SAW dan menantu kepada Rasulullah SAW, iaitu suami kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita lihat para ahlu maghazi, ahlu sirah menceritakan bahawa Sayyidina Ali ini merupakan seorang yang badan tegap, tidaklah tinggi sangat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dadanya bidang dan kulitnya sawo matang, kulitnya tidaklah putih seperti Nabi SAW, kulitnya agak coklat, kulitnya agak gelap sedikit. Ini seperti diceritakan oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa', begitu juga Imam Az-Zahabi yang Syiar Alamin Nubala. Jadi tuan-tuan, balik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, beliau digelar dengan Abul Hasan ataupun Abu Turab. Abul Hasan ni berarti kerana terima kasih Abdul Qadir Daud, Abdul Rahim Saleh, terima kasih Marina Rina. Jadi Nabi SAW telah pun memanggilnya dengan nama Abul Hasan kerana puteranya yang pertama itu namanya Al-Hasan. Kalau tuan-tuan memiliki anak nama Hasan, tuan-tuan pun dipanggil sebagai Abu Hasan. Kalau tuan-tuan ada anak nama Khadijah, maka namakanlah diri tuan-tuan Abu Khadijah, isteri tuan-tuan Ummu Khadijah. Kalau orang Arab ni bila nak mengenalkan isterinya, mereka tak sebut hadhihi zaujati, jarang sebut gitu. Mereka akan sebut hazihi Ummu Khadijah. Maka orang faham, oh ini isteri kamu, kamu ada anak nama Khadijah. Ataupun kamu belum ada anak tapi kamu cita-cita untuk dapat anak, nanti kamu nak namakan dengan Khadijah. Gitu gaya orang Arab. Tuan, saya pernah terang pada tuan-tuan sebelum ni. Jadi beliau juga dipanggil dengan nama Abu Turab.
Jadi tuan-tuan yang mulia kasihan, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan bagi meraihkan pesan penaja pada malam ni. Kami nak galakkan tuan-tuan untuk dapatkan kurma mekjol untuk stok Syaban dan juga Ramadan kita. Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi di hadapan, maka dapatkanlah stok kurma mekjol kita tuan-tuan, datang dari Palestin, dari Jordan. Ni mekjol ni, tengok dalamnya begitu menyelerakan. Nampak? Ini yang kita belajar dulu, ketmirnya, nakirnya, fatilnya kan. Mana dia? Ini kalau kita keluarkan biji kurma ni, kita nampak padanya ada fatil, yang seperti plastik itu dipanggil ketmir, lekuk ni dipanggil sebagai nakir. Kita dah belajar belaka dalam surah Nisa yang lalu kan. Dapatkan tuan-tuan kurma mekjol dari Zazan Travel. Sekarang kami sedang buat penawaran untuk bulan Syaban, dan tak lama lagi masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan dimuliakan sekalian ya. Itu juga kami ada kurma ajwa. Kurma ajwa dalam bekas begini ya, ada selotip warna kemasan di sini, dan dihantar dalam bentuk begini untuk memastikan kesegarannya, agar ditazij, kekal segar. Alhamdulillah, ini merupakan kurma ajwa yang sampai dari Madinah. Tuan-tuan lihat ya, menyelerakan sekali dalamnya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Alhamdulillah, ramai yang dah repeat. Tuan-tuan yang dapatkan kurma mekjol dan juga ajwa dari Zazan Travel dengan harga yang sangat menarik. Dan di Zazan Travel kami bagi hadiah buku-buku Telaga Biru. Ya, tempat lain tuan-tuan tak dapat hadiah. Dengan membeli Zazan Travel, tuan-tuan dapat hadiah, insya-Allah. Baik, kembali kita kepada kisah sahabat Nabi yang sangat mulia ni. Bertubuh tegap tetapi tidak begitu tinggi kulitnya, agak hitam manis, kulitnya tidaklah putih seperti Rasulullah SAW. Kulitnya agak apa yang disebut dalam asmar. Asmar ni apa kita nak kata tuan? Beliau merupakan seorang yang kulitnya agak coklat sedikit, dan janggutnya tebal, dadanya bidang, badannya tegap, wajahnya tampan, dan dipanggil dengan gelaran Abul Hasan ataupun Abu Turab. Sahabat ini memiliki sifat kepahlawanan, keperluan yang luar biasa sekali, terutamanya ketika dalam peperangan. Setiap kali bila berlaku perangan, dan misalnya ada mubarazah. Mubarazah ni berarti akan dipanggil seorang tentera Islam lawan dengan tentera kafir untuk menaikkan semangat yang lain. Seorang lawan seorang, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian barulah pertempuran itu berlaku di antara dua pasukan tersebut. Dan Sayyidina Ali pun, kita semua sini maklum, telah pun berada di katil Rasulullah SAW pada malam yang sangat crucial itu, ketika Nabi berhijrah. Tujuannya untuk mengembalikan segala pemilikan kaum Quraisy yang ditinggalkan kepada Nabi. Al-maklumlah, Nabi kita ini digelar dengan nama Al-Amin. Kulit sawo matang ke Ustaz? Ya, kulitnya tidak putih, kulitnya agak coklat, tidaklah terlalu putih. Tuan-tuan ya, jadi Sayyidina Ali telah mengambil tanggungjawab untuk berada di katil Rasulullah, sedangkan pada malam itu nyawa ibarat di hujung tanduk. Jadi inilah dia bagaimana beliau mempersembahkan dirinya untuk sebuah kematian yang pasti, yang amat menakutkan ramai orang, kerana menjalankan tanggungjawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang pertama bersama dengan pakciknya Hamzah dan juga Ubaidah bin Al-Harith yang memenuhi panggilan perang mubarazah dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Jadi mereka lah yang mula-mula tampil untuk melawan tentera musuh, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan dia juga termasuk kumpulan yang tetap bersama dengan Nabi SAW ketika perang Uhud, yang mana kita tahu perang Uhud ini perang yang menguji umat Islam. Bila mereka tewas di perang Uhud, wa tilkal ayyamu ndawiluha bainan nas, sehingga Nabi pun cedera parah, gigi Nabi patah sallallahu alaihi wasallam, badan Nabi berlumuran darah. Maka Sayyidina Ali lah antara yang tetap mempertahankan Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat yang lain, termasuk Abu Talha. Jadi contoh yang lain apa berlaku dalam perang Khandak. Ketika perang Khandak ni mereka telah menggali parit yang mempunyai keluasan beberapa meter, itu tidak mampu dilompati, dilompat oleh macam mana nak beli kurma, Wan Muhammad Zulfakar. Nanti saya masukkan nombor telefon di bawah untuk dihubungi. Baik. Jadi ketika berlaku perang Khandak, tiba-tiba ada seorang panglima perang musyrikin, salah seorang daripada Quraisy yang namanya Amru bin Wud. Amru bin Wud ini merupakan seorang panglima yang kuat, yang tegap, yang amat ditakuti, yang tidak pernah tewas dalam mana-mana mubarazah. Maka dia berjaya melompat parit tersebut dengan kudanya yang kuat, dan dia menggunakan topeng besi untuk menghadapi kaum muslimin, dan dia mencabar Rasulullah SAW dan para sahabat. Siapa mahu lawan dengan aku?
Datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila melihat Ali, dia kenal Ali ini merupakan anak kepada Abu Talib, seorang pemuda. Lalu dia berkata, kembalilah engkau wahai anak saudaraku, aku mahu orang yang sama tua dengan bapa engkau. Dia mencabar Ali karramallahu wajhah. Sungguh aku tidak mahu membunuhmu wahai pemuda, kata Amr bin Wud kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali bin Abi Talib berkata, namun aku ini sebaliknya demi Allah, aku memang ketagih untuk membunuhmu wahai Amr bin Wud. Aku beri kepada engkau beberapa pilihan. Yang pertama, engkau masuk Islam. Yang kedua, engkau balik, engkau tak payah lawan aku. Yang ketiga, engkau lawan aku, memanglah naas engkau wahai Amr bin Wud. Walaupun kau ni pangkat pakcik kepada aku, dihormati oleh orang Quraisy saat masa dahulu ketika belum Islam, aku menghormati engkau. Tapi sekarang kerana engkau enggan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka aku akan membunuhmu sekarang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, beraninya Ali bin Abi Talib ini, lalu dia pun menghunus pedangnya menyerang seperti seekor singa kelaparan kepada Amr bin Wud. Maka ketika Amr bin Wud lebih tinggi daripada Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, mengambil pedangnya yang kuat itu, memukul dengan sekuat hatinya perisai yang ada pada Sayyidina Ali dan terkena pada kepala Sayyidina Ali. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana dahsyatnya pertempuran berlaku di antara Amr bin Wud, panglima perang yang badan tegap sasa tinggi ini, dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang juga merupakan umpama kereta kebal yang kuat untuk Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Sayyidina Ali menyambutnya dengan perisai. Lalu Amr menghayunkan pedangnya itu hingga kena pada perisai tersebut, terbelah tuan-tuan, dan kena kepala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tidak berlengah lagi, ambil pedangnya dan pukul musuh yang ketika itu pedangnya melekat pada perisai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun memukul dengan sekuat hati belakang bahunya, di antara bahu dengan telinga dengan bahunya itu. Maka tuan-tuan, terbelahlah bahagian tersebut tuan-tuan, sehingga tersungkur Amr bin Wud ini seperti suara seekor lembu jantan yang disembelih. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kisah-kisah macam ni kita kena bawa lah tuan-tuan kepada anak-anak. Jangan anak kita dia penakut lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada hari ini, bila saya bacakan hadis pada tuan-tuan masa dulu, idza raditum, bagaimana Nabi SAW telah pun menyatakan, wattaba'tum aznabal baqar sallallahu alaikum dhulan la yantazi'uhu minkum hatta ta'udu ila dinikum. Akhir zaman ni menyibukkan kita dengan berbagai-bagai bicara semua tentang keuangan, tentang duit, tentang siapa pakai baju paling mahal, siapa pakai handbag paling mahal, siapa pakai kereta paling mahal, siapa punya rumah paling cantik. Semuanya kebendaan tuan-tuan. Andai berlakulah seruan jihad, agaknya orang yang sedemikian mampu ke nak pergi berjihad tuan-tuan, bila harta terlalu banyak dan di kita bersarang dalam hati kita cinta dunia yang melampau-lampau, hubbud dunia wa karahiyatul maut ini. Ya, jadi kembali kepada kisah Amr bin Wud ini tadi, yang telah pun mencabar Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun mengambil kesempatan ketika pedangnya melekat pada perisai Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali pun tanpa berlengah lagi mengambil pedangnya dan memukul sekuat hati Amr bin Wud, dan tumbanglah dia umpama seekor lembu jantan yang disembelih dengan dengusannya tuan-tuan. Disembelih oleh Sayyidina Ali di situ dalam medan Khandaq, perang Ahzab. Jadi ini antara bukti kepahlawanan yang ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika berlaku pembukaan Khaybar, maka Nabi SAW telah membuat satu pengumuman, la'utiyanna hadhi rayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Nabi SAW sadar bahawa aku akan bagi panji-panji ini kepada seorang yang akan membuka Khaybar. Dia merupakan seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai beliau. Nabi menyatakan demikian, maka ramailah para sahabat yang mendengar kenyataan Nabi SAW ini, seperti riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ramailah yang berusaha untuk mendapat kemuliaan tersebut. Dengan Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini pun berkata, aku pun, Sayyidina Umar ni tinggi orangnya tuan-tuan, dia pun menampilkan dirinya, menjenguk-jenguk kalaulah bendera itu benar-benar dibagikan kepada beliau, dengan harapan pujian Nabi itu kena pada dirinya. Maka mereka semua menanti hari esok dengan penuh berdegup jantung masing-masing tuan-tuan. Semua berada dalam keadaan terfikir siapalah yang akan diberikan oleh Rasulullah bendera itu, disifatkan orang itu dengan kemuliaannya akan dibuka kota Khaybar, dan Allah mencintainya, Rasulullah pun mencintainya, dan dia pun mencintai Rasulullah dan mencintai Allah SWT. Tiba-tiba pada hari yang nanti itu, pada hari esokannya tuan-tuan, Nabi pun bertanya, di mana Ali karramallahu wajhah? Sayyidina Umar kata, Allahu Akbar, Ali yang mendapat kemuliaan itu. Ini perlombaan para sahabat untuk dapat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya.
Lalu ada yang menjawab mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib, wahai Rasulullah, dia sedang mengalami penyakit, sakit mata, dia tak boleh datang. Kan kita kalau kena sakit mata ni sujud rasa macam nak gugur mata kan tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali tidak hadir bersama pada kali ini kerana beliau mengalami sakit mata, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, lekas panggil beliau datang ke sini. Maka Sayyidina Ali pun dibawa datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun segera mendoakannya dan membuat isyarat dengan ludahan, sedikit ludahan pada mata Sayyidina Ali. Seperti itu tuan-tuan. Maka sembuhlah Sayyidina Ali Allah wajah serta-merta. Maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, wanfudh ala rislika hatta tanzila bi sahatihim summa du'uhum ila Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am min aykuna laka humrun na'am. Nabi SAW telah pun bersabda kepada Sayyidina Ali Allah wajah, berjalanlah dengan perlahan hingga kamu sampai di kampung halaman mereka. Kalaulah mereka masuk Islam, beritahulah kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas mereka, iaitulah dengan sembahyang ni waktunya, zakatnya dan tanggungjawab dan rukun Islam yang lain. Wahai Ali, ketahuilah olehmu, kalaulah mereka itu masuk Islam dengan apa yang kau usahakan, lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Kalau seseorang daripada mereka masuk Islam dengan sebab apa yang kau usahakan, lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Bayangkan kalau semua masuk Islam dengan dakwah engkau, berkesannya dakwah engkau, wahai Ali Allah wajah. Lihat begitu berani dan ikhlasnya Sayyidina Ali Allah wajah, benar kata Uyana Mukhtar betapa ikhlasnya Sayyidina Ali sampai mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ketika Sayyidina Ali sampai di wilayah musuh, kawasan tersebut, raja mereka bernama Murhib keluar sambil memainkan pedangnya dan menyenandungkan sebuah syair dengan mengatakan bahawa Khaybar mengetahui aku ni adalah Murhib. Murhib ni makna yang ditakuti. Akulah Murhib, aku yang menakutkan semua orang. Ahli senjata dan pahlawan dan pengalaman pada saat peperangan berkobar. Lalu Sayyidina Ali berkata, akulah yang diberi oleh ibuku nama Haidarah. Haidarah ni maknanya singa tuan-tuan ni. Haidarah, singa ni dalam bahasa Arab lebih daripada 30 nama. Namanya Humam, Hamam, nama Kaswara, namanya Laith, namanya Sa'ad. Ini banyak nama singa dalam bahasa Arab. Begitu kayanya singa ni sebagai satu simbol kepada kekuatan. Jadi aku diberi nama oleh ibuku Haidarah, itu singa. Seperti singa hutan yang berwatak menyeramkan, aku akan balas kamu dengan secepat kilat kalau engkau berani bertempur dengan aku. Maka tuan-tuan, sekarang berlakulah mubarazah di antara Ali dengan Murhib selaku ketua tempat di Khaybar itu, Yahudi itu. Dengan kekuatan Sayyidina Ali melibas pedangnya tuan-tuan, sekali libas je jatuh tersungkurlah si musuh Allah Murhib itu. Seperti juga Amr bin Wud sebelum itu, jatuh dia tak bernyawa tuan-tuan, putus urat halkumnya, dilibas oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi di samping keberanian Sayyidina Ali yang luar biasa ini, dia juga merupakan seorang sahabat yang sangat bijak, cerdas. Pernah satu ketika pada zaman pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu, dibawa ke muka pengadilan seorang perempuan yang melahirkan anak 6 bulan selepas dia berkahwin. Dan 6 bulan ini merupakan satu tempoh yang pada Sayyidina Umar menandakan dia telah berzina. Macam mana dia boleh melahirkan anak dalam masa 6 bulan? Dan hampir-hampir Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman rejam kepada perempuan tersebut. Tiba-tiba Sayyidina Ali karramallahu wajhah menasihati Amirul Mukminin dengan nasihat yang sangat baik tuan-tuan. Nasihat yang disampaikan dengan penuh tertib dan juga tidak memalukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, renungilah firman Allah SWT bila Allah menyatakan dalam surah Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Maksudnya mengandung anak itu dan memberinya susu, menceraikannya daripada susu selama 30 bulan. Maknanya dalam ayat lain, haulaini kamilaini liman arada yutima radha'ah wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maknanya dalam satu ayat Allah menjelaskan penyusuan itu tempohnya 24 bulan. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut mengandung dan memberinya susu dalam masa 30 bulan. Jadi kalau taufikkan dua ayat ni, kita letakkan, sinkronkan dua ayat ni, kita synckan yang pertama tadi kata tempoh penyusuan 2 tahun, iaitu 24 bulan, dan sekarang menceritakan tentang tempoh mengandungnya. Jadi mengandungnya, kalau dalam ayat ini mengandung dan memisahkan daripada susu 30 bulan, jadi berarti 2 tahun itu 24 bulan. Jadi Allah mengiktiraf perkahwinan yang mana seseorang itu boleh mengandung dalam tempoh 6 bulan. Sayyidina Ali memberitahu kepada Sayyidina Umar dengan penuh adab tuan-tuan, dengan penuh penghormatan, memuliakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebaik saja mendengar kata-kata Sayyidina Ali ini, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun membatalkan hukuman rejam pada wanita itu dan
beliau selalu berkata, sebuah perkara yang tidak memiliki Abul Hasan untuk memecahkannya. Jadi nak menceritakan keutamaan yang ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata Muaz Fani, Ustaz, nanti Ustaz ceritakan pula punca Sayyidina Ali dipuja oleh Syiah yang sesat. Baik, nanti saya ceritakan. Jadi bila kita gambarkan ayat ini, Sayyidina Ali menegur Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahawa Allah mengiktiraf perkahwinan dan kemudian kelahiran anak dalam masa 6 bulan selepas perkahwinan itu berlaku. Kerana dalam dua ayat ini kita dapat perhatikan, satu ayat menceritakan tempoh penyusuan 24 bulan, satu ayat menceritakan mengandung dan memberinya susu sampai pisah susu 30 bulan. Yang berarti kalau ayat tadi mengatakan 24 bulan, 30 tolak 24, maknanya 6 bulan adalah tempoh sah seseorang perempuan itu mengandung selepas dia diijab kabulkan, maka anak itu dinisbahkan kepada suaminya. Jadi antara perkataan Sayyidina Ali yang agung ni, tuan-tuan yang hebat, kebaikan itu bukanlah jika harta dan anak-anakmu ramai, tetapi kebaikan yang sebenarnya lah ilmumu tambah-tambah mendekatkan dirimu kepada Allah. Dari sikap santunmu yang tinggi, engkau berlumba-lumba dengan orang lain untuk melakukan amal saleh kepada Tuhanmu, dan engkau berlaku baik bila engkau, dan jika engkau berlaku baik, engkau muji Allah, dan jika engkau berlaku buruk, engkau minta keampunan kepada Allah. Ini antara hebatnya kata-kata Sayyidina Ali Allah wajah. Dan antara lain perkataannya, tuan-tuan, yang dicatatkan contohnya dalam kitab Kanzul Umal, bahawa ambillah 5 perkara daripadaku. Yang pertama, janganlah seorang hamba mengharapkan kecuali kepada Tuhannya. Yang kedua, janganlah dia takut melainkan dosa-dosanya. Yang ketiga, janganlah seseorang itu merasa malu apabila ditanya orang, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Yang pertama, janganlah dia takut melainkan dosa-dosanya. Yang kedua, janganlah dia mengharap melainkan kepada Tuhannya. Yang ketiga, janganlah dia malu untuk mengatakan dia tidak tahu apabila ditanya satu perkara yang dia tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Yang keempat, tuan-tuan rahmati dan dikasihan, ketahuilah olehmu bahawa dia menyatakan Allah, dan jika ditanya perkara yang tidak diketahuinya, kemudian kedudukan sabar terhadap iman sama seperti kedudukan kepala dalam jasad. Ini kata-kata Sayyidina Allah wajah. Yang pertama, jangan seseorang itu mengharapkan kecuali pada Tuhannya. Yang kedua, jangan ditakut terhadap sesuatu melainkan terhadap dosa-dosanya. Jangan ditakut melainkan pada dosa-dosanya. Yang ketiga, janganlah dia malu untuk bertanya apa yang dia tidak tahu. Yang keempat, jangan pula merasa malu untuk mengatakan bila ditanya untuk mengatakan tidak tahu. Faham tuan ni? Yang pertama, janganlah mengharapkan melainkan kepada Tuhannya. Yang kedua, janganlah takut melainkan dosa-dosanya. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Yang keempat, bila anda seorang alim, orang bertanya tak boleh jawab, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan yang kelima, ketahuilah olehmu kedudukan sabar terhadap keimanan sama seperti kedudukan kepala terhadap jasad. Ini kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Auni, saya ulang balik semula. Kata-kata Sayyidina Ali yang dicatatkan dalam Tarikh Al-Khulafa, begitu juga Al-Bidayah wa Nihayah, begitu juga dalam Syiar Al-Amin Wala oleh Az-Zahabi, itu yang Kanzul Umal. Sayyidina Ali berkata bahawa jangan seseorang itu mengharapkan melainkan kepada Tuhannya. Yang kedua, jangan ditakut melainkan kepada dosa-dosanya. Yang ketiga, jangan dia malu untuk bertanya sesuatu kepada orang lebih alim daripadanya. Yang keempat, kalau dia orang alim sekalipun, janganlah dia malu untuk mengatakan aku tidak tahu bila dia ditanya satu benda yang dia tidak tahu. Wala yastahi alimun an yaqul la adri. Yang kelima, hendaklah dia mengetahui bahawa kesabaran itu kedudukannya dalam keimanan adalah seperti letaknya kedudukan kepala terhadap badan. Wa alam anna sabra bi manzilati ra'si minal jasad. Ketahuilah olehmu bahawa kedudukan sabar dalam isu keimanan, dalam perkara keimanan itu samalah seperti kedudukan kepala kepada jasad. Tuan-tuan, maknanya kedudukan sabar seperti kepala pada jasad. Maknanya penting kepala ni. Nuazina, kalau tak ada kepala, orang boleh hidup tak? Boleh tak? Kalau orang tu putus kepalanya, disembelih contohnya, boleh hidup? Tak boleh hidup kan? Jadi maknanya kepala penting kepada jasad. Sebagaimana kepala penting kepada jasad, demikianlah sabar itu penting untuk menandakan ia indikator kepada keimanan sebenarnya. Jadi sabar adalah indikator kepada keimanan. Tanpa sabar berarti iman ini berada pada tahap kecacatan. Faham? Baik, Azina. Pernah dikatakan kepadanya, wahai Amir Mukminin, beritahu kepada kami tentang dunia. Maka Sayyidina Ali yang bijaksana ini pun menjawab, yang pernah dinyatakan sebagai
kehebatan ilmunya dipuji oleh para sahabat seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam isu perempuan yang didapati yang dipersalahkan itu kerana melahirkan anak selepas 6 bulan dia dikahwini. Maka Sayyidina Ali membetulkan perkara tersebut dan menegur bahawa ia tidak wajar dihukum kerana Allah Taala mengiktiraf kelahiran anak selepas 6 bulan. Ini kedudukan ilmu Sayyidina Ali Allah wajah. Jadi pernah dikatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, beritahu kepada kami tentang dunia, gambarkan kepada kami dalam description yang mudah untuk kami faham. Sayyidina Ali menjawab, aku ceritakan kepadamu bahawa dunia ni ibarat rumah. Macam mana pula tu? Orang yang memerlukannya akan bersih, orang yang tidak memerlukannya akan ditimpa fitnah. Orang yang baik akan merasa aman, yang halal darinya akan dihisap, yang haram akan diazab. Rumah, tuan-tuan tahu rumah. Rumah ni nak dapat susah, nak beli kena kumpul duit, walaupun rumah itu merupakan rumah rumah satu Malaysia walaupun rumah tu merupakan rumah, orang kata rumah burung lah, nak kena kumpul, nak kena ada deposit, lepas tu nak kena bayar bulan-bulan, kalau tak siap pula nak kena saman developer pula, macam-macam cerita. Jadi kata Sayyidina Ali, dunia ni ibarat rumah. Orang yang memerlukan rumah akan bersedih kerana susah nak dapat rumah, payah nak dapat. Orang yang tidak memerlukannya akan ditimpa fitnah. Bayangkan dah berkahwin lama, tak ada rumah, sewa rumah orang pun sebut pula. Nak beli rumah pun susah, tak ada rumah pun susah, ada rumah pun susah, ada rumah setiap bulan nak kena bayar komitmen. Kalau sewa pun anytime pemilik rumah itu boleh suruh kita keluar dari dia nak guna rumah tersebut. Jadi macam tu umpama Sayyidina Ali kemukakan. Allahu Akbar, hebatnya tafsiran yang dikemukakan. Dan ketahuilah olehmu bahawa orang yang baik tidak akan merasa aman. Dan ketahuilah olehmu bahawa dunia ini yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Jadi tuan-tuan, kalau seseorang hidup di dunia, katalah tempoh hidupnya 80 tahun, dalam 80 tahun itu 40 tahun dia bekerja sebagai seorang kontraktor sebagai contohnya, maka dia terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Maka 40 tahun itu nak kena jawab ke akhirat besok, payah tuan-tuan, payah sungguh. Ada orang buat lawak lah tuan-tuan. Lawak ni bukan lah, tapi cerita lah tuan-tuan, lawak saja orang kata. Tak ada asas pun ni, saja orang cerita bahawa Allah Ta'ala di akhirat nanti suruh orang masuk syurga dengan orang masuk neraka supaya dibenarkan buat satu jambatan menghubungkan di antara mereka. Maka tuan, orang masuk syurga pun fikirlah nak buat jambatan, tak jadi buat jambatan, tak ada ilmu nak buat jambatan. Tapi orang yang berada di neraka itu dapat buat jambatan sampai ke syurga. Orang kat syurga nak buat, tak boleh mereka buat sampai habis. Nak cerita ramainya orang yang buat kerja kontraktor ni masuk neraka. Tuan-tuan, dia cerita lawak, tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan, orang buat cerita lawak pada saya. Memang cerita lawak ni tak wajar lah. Banyak sebenarnya kontraktor yang saleh, yang tak terlibat dengan rasuah. Jadi lihatlah apa kata-kata Sayyidina Ali ni, bahawa beliau menceritakan dunia ni ibarat rumah, yang nak mendapatkannya susah, yang dah dapat pun susah, yang halalnya dia hisap, yang haramnya dia azab. Jadi ingat baik apa yang disebut di sini. Dan Sayyidina Ali juga berkata, balasan kemaksiatan adalah lemah dalam ibadah, sempit dalam kehidupan, kekurangan dalam kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang melakukan maksiat ini, dia akan jadi malas nak beribadah, hati jadi hitam, susah nak semayang. Semayang pun nak akhir waktu je. Baca Quran rasa macam berat sangat, nak kena angkat beg berapa tan agaknya, berapa kilo agaknya, berat sangat. Tapi duduk melayan WhatsApp, melayan Facebook dan sebagainya itu berjam-jam dia boleh duduk, ketagihan dia. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Malam nak tidur, buka tengok Insta orang, stalker orang macam-macam. Akhirnya tidur pukul 1 pagi. Tahajudnya entah ke mana, subuhnya pun terbabas. Tengok orang kerana hatinya sudah kotor, maka sukar untuk melakukan ketaatan. Dah tak boleh nak beza lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kata Sayyidina Ali ni, balasan kemaksiatan adalah lemah dalam ibadah, sempit dalam kehidupan, kekurangan dalam kenikmatan. Allah dah ada nikmat tapi tak puas-puas. Maka orang bertanya kepadanya, bagaimana maksud hilang nikmat itu Sayyidina Ali? Beliau menjawab, dia tidak akan mendapat keinginan yang halal kecuali akan datang kepadanya perkara yang merosak kenikmatannya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Seperti saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah seorang ulama besar yang sezaman dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, namanya Sufyan bin Uyainah, yang menceritakan bahawa adik-beradiknya berkahwin. Seorang berkahwin dengan perempuan yang kaya, dengan harapan kekayaan itu membantunya untuk hidup. Akhirnya dia dibuang oleh keluarga isterinya itu, dia seperti kucing kurap.
Ada seorang pula yang berkahwin dengan isterinya, abangnya yang seorang lagi berkahwin dengan isterinya itu, kakak iparnya merupakan seorang perempuan bangsawan. Dia mengharapkan dengan kebangsawanan itu akan meninggikan darjatnya. Tidak, dia juga mengalami nasib yang sama dengan abang yang pertama, iaitu dihalau daripada rumah kerana keluarga bangsawan itu memandangnya ibarat kucing kurap, tuan-tuan. Maka ketika datangnya Abdul Razak As-San'ani ke Madinah, maka aku mendengar beliau menyampaikan hadis Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha fazfar bi zati din taribati yadak. Andai engkau nak kahwin, ada orang berkahwin kerana kecantikan, ada yang berkahwin kerana kebangsawanan, ada kahwin kerana harta, pilihlah engkau yang beragama, nanti hidupmu akan bahagia. Maka kata Sufyan, mulai hari itu aku mendengar hadis itu, aku terus amalkan. Aku pilih isteri aku pada agamanya. Masya Allah, sampai kali ini aku tenang, bahagia. Semuanya datang selepas agama itu diutamakan. Cantik pun datang, sihat pun datang, harta pun datang, kedudukan yang mulia pun datang. Tapi anda kau pilih yang lain daripada itu dengan syahwatmu, kamu tidak akan puas. Maka inilah kata Sayyidina Ali Allah wajah, yang maksudnya bahawa bila kita ni mencari yang haram, maka apa-apa yang halal pun akan kurang nilainya. Dia tak seronok dengan apa yang dia ada. Dengan isi yang ada, dia tak rasa seronok. Dia lebih suka tengok artis-artis antarabangsa, perempuan-perempuan mendah auratnya, padahal dia tidak akan dapat kepuasan seperti itu. Yang ditunjukkan itu merupakan fata morgana yang menipu. Dia menyangkakan kehidupan orang itu aman, seronok, kebahagiaan. Dia ingat dia boleh beli kebahagiaan itu dengan wang yang banyak. Tapi rupa-rupanya dia berkahwin dengan perempuan yang cantik seperti itu. Semuanya merupakan perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan dengan orang lain sebagai contohnya. Maka kehidupannya menjadi kacau bilau, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang punya harta banyak, rumahnya besar, hartanya banyak. Kalau musim sebelum PKP, letak jejak ke bumi, asyik terbang ke sana kemari. Akhirnya harta yang dinikmati itu dinikmati oleh siapa, tuan-tuan? Rumahnya yang besar, kenikmatan yang macam-macam ada di rumah itu, peti airnya, buah-buahan penuh. Siapa yang menikmati, tuan-tuan rasa? Bukan maidnya, servantnya, helper kat rumah tu. Allahu Akbar. Dia tak rasa apa-apa, dia sibuk hidupnya pagi, petang, siang, malam, berniaga. Duitnya dinikmati oleh orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Jadi kata Senadi kat sini adalah benar. Orang yang terlibat dengan perkara yang haram, maka kenikmatan akan luput daripada apa yang diperolehi olehnya. Semua kenikmatan akan hilang. Bahkan dalam keinginan yang halal yang dimiliki pun akan luput, kerana dirosakkan oleh maksiat yang dilakukan. Ibnu Katsir berkata, Nabi SAW beritahu kepada Ali bahawa dia akan dimati, dibunuh. Cara kematiannya sama seperti diberitahu oleh Nabi SAW, iaitu Nabi pernah bersabda, ala uhadithukum bi ashqan nasi rajulaini qulna bala ya Rasulullah, qala uhaimir thamud alladhi aqarna qata walladhi yadribuka ya Ali ala hazihi yani karnahu hatta tubal minhu hazihi yani lihiyata. Nabi SAW dalam sabda kepada Sayyidina Ali, mahukah aku beritahu kepada kamu, ketika Sayyidina Ali dengan Ammar bin Yasir ada di depan Nabi. Nabi bersabda, nak tak aku beritahu kamu dua, siapakah lelaki yang paling celaka sekali di dunia pada hari ini, yang pernah hidup di atas muka bumi? Maka kedua sahabat itu kata, wahai Rasulullah, ya, beritahu pada kami, wahai Rasulullah. Bila Rasulullah bertanya itu, tentulah ada satu hikmah di sebaliknya. Perkara yang nak beritahu kepada kami tentulah penting. Maka Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali dan juga Ammar bin Yasir bahawa dua orang lelaki yang celaka itu, yang pertama pada zaman Nabi Saleh, ketika dia telah offer dirinya untuk menyembelih unta yang diutuskan oleh Allah SWT kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat kepada kaum itu. Inilah lelaki celaka yang pertama di akhirat nanti. Yang kedua, ketahuilah olehmu wahai Ali, lelaki yang celaka yang kedua itu adalah seorang yang akan memukul lehermu dengan pedang dan berdarahlah janggutmu dengan darah yang disebabkan oleh pedang ditetak di kepalamu itu, wahai Ali karramallahu wajhah. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, tuan. Benarlah Sayyidina Ali terbunuh oleh seorang yang paling celaka daripada kalangan Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam, pada tahun ke-40 Hijrah, pada 17 Ramadan. Allah SWT berfirman menceritakan tentang pembunuhan yang tidak wajar sebelum itu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal selama-lamanya, dan Allah murka padanya, dan dilaknat oleh Allah, disediakan untuknya azab yang pedih. Kalaulah bunuh seorang beriman dah macam tu balasannya, agak-agak macam mana kalau bunuh Amirul Mukminin,
khalifah min khulafa'ur rasyidin, seorang lelaki yang Nabi telah sifatkan kedudukannya macamlah kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa, kedudukannya pada Nabi macamlah kedudukan Nabi Harun pada Nabi Musa, begitu tinggi makamnya, dan menjadi rujukan kepada khalifah-khalifah Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar dalam keputusan-keputusan mereka, menunjukkan kematangan kebijaksanaan berfikir. Agaknya betapa celakalah Ibnu Muljam di akhirat, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kata Imam Az-Zahabi, menurut orang-orang Rafidah, Ibnu Muljam ini adalah orang yang paling sengsara, tetapi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia apa yang Nabi nyatakan itu dia celaka, tetapi mungkin Allah boleh mengampunkannya. Kita cakap setakat apa yang Nabi cakap, setakat itu saja, tak menambah lebih lanjut daripada itu. Golongan Rafidah ni merupakan Syiah yang melampau-lampau memuji Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang boleh kasihan, sebenarnya golongan Syiah ni adalah golongan yang sebelum itu terlibat membunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka muja-muja Sayyidina Ali berlebihan kerana masuknya fahaman seorang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman, yang datang mempengaruhi orang-orang Islam untuk menaikkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan mengapi-apikan permusuhan di antara sahabat-sahabat Nabi, seperti di antara Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan selepas itu permusuhan antara Sayyidina Ali, persisihan faham antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini adalah berpunca daripada sifat yang melampau-lampau, dan Sayyidina Ali pernah mengambil hukuman membakar golongan yang memuji dan memujanya, tuan-tuan. Dia membakar orang yang memujinya, menganggapnya sebagai Tuhan itu. Tetapi golongan Syiah ini tidak berhenti memuji, bahkan mengatakan la yu'azibu bin nar ila rabban nar ila rabbun nar. Nabi pernah bersabda, tidak boleh membakar seseorang melainkan Tuhan saja. Bila Sayyidina Ali dibakar kerana terlalu marah mereka ni, tuan-tuan, mereka berkata, tengok, kan aku dah kata tidak boleh membakar manusia melainkan Tuhan kepada api. Jadi membakar golongan kita ni adalah Sayyidina Ali, jadi dia Tuhan. Gitulah fahamnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi seperti yang telah dinyatakan tadi, dalam hadis mengatakan Ibnu Muljam ni adalah manusia yang celaka, yang kedua selepas yang pertama yang telah pun menyembelih unta pada zaman Nabi Salih dahulu, yang dipanggil namanya sebagai Uhaimir. Jadi sekarang ni membawa kepada kisah Ibnu Muljam, memang ada hadis mengatakan begitulah kedudukannya. Namun Allah Maha berkuasa, anda Allah mengampunkan Ibnu Muljam ini dengan taubat yang dilakukan. Wallahu alam, kita tidak tahu, kita hanya menyebut setakat itu saja, tuan-tuan. Samalah hukumnya seperti pembunuh Osman, pembunuh Zubair, pembunuh Talha, pembunuh Sa'id bin Jubair, pembunuh Ammar bin Yasir, pembunuh Kharijah dan pembunuh Husain. Memanglah mereka ni merupakan dosa, melakukan dosa besar. Tapi kita Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan bahawa Allah mampu mengampunkan anda, dia mahu. Kita tak tahu apa kesudahan hidup orang ini di sisi Allah di akhirat, tuan-tuan. Jadi kita berlepas diri daripada semua ini, dan kita marah kepada mereka di atas perbuatan mereka. Jadi seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat mengatakan bahawa inilah hukuman untuk mereka yang Nabi nyatakan. Selain daripada itu kita tidak tahu. Madai untuk kita mengatakan Allah mampu beri ampunan kepada mereka, walaupun dalam konteks itu dosa mereka besar, dan kita memusuhi perbuatan maksiat dan jenayah, dosa besar yang dilakukan itu. Tuan-tuan, semoga Allah meridai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, meletakkan tempat yang tertinggi bersama dengan para sahabat yang lain. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah Taala telah menyenaraikan orang yang paling tinggi kedudukannya merupakan para nabi, kemudian para siddiqin. Sayyidina Ali adalah seorang daripada siddiqun. Semua sahabat Nabi merupakan golongan siddiqun sebenarnya. Kemudian syuhada was-salihin, sekurang-kurangnya pun mereka merupakan golongan syuhada. As-salihin ni memanglah, tuan-tuan, mereka merupakan ketua para salihin. Segala sifat yang baik itu ada pada mereka. Itu sebab Nabi SAW telah bersabda, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mil'al jabali zahaban, kalau seorang daripada kamu menafkahkan harta sebanyak gunung Uhud itu besarnya emas, ma balagha ahadukum mudda ahadi maulana sifahu, kamu tidak akan menyamai satu mud ini, tuan-tuan, satu mud daripada tapak tangan mereka. Apa yang mereka lakukan untuk Islam tidak akan sama. Walaupun emas sebesar gunung Uhud kau nafkahkan untuk agama Islam, kamu tidak akan menyamai peranan mereka, tanggungjawab mereka dan pengorbanan mereka untuk Islam pada awal Islam dahulu. Walaupun apa yang mereka nafkahkan cumalah kurma dalam sekaup tangan seperti ini, tuan-tuan, pun kamu tidak akan menyamai pahala mereka, kerana ikhlas mereka, bersungguh-sungguhnya mereka mujahadah. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati, meridai para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka merupakan semulia-mulia generasi yang telah beriman untuk Islam,
merupakan mata rantai yang bawa Islam itu kepada kita. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ini. Terima kasih atas renungan, atas sokongan tuan-tuan, atas sharing yang tuan-tuan lakukan. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan itu merupakan sebahagian daripada hadis yang Nabi telah bersabda, adalu ala khairi kafa'ili, orang menunjuk kepada kebaikan itu akan dapat pahala orang melakukannya tidak kurang sedikit pun. Jadi tuan-tuan, mari kita mula-mula melakukan kebaikan. Sharinglah video ni, kerana pada hari ini ada pihak yang menceritakan perkara-perkara yang tidak benar tentang Islam, tapi mendapat sokongan. Saya setuju dengan kenyataan beberapa orang sahabat bahawa orang lain ni dia suka sharing walaupun benda yang didengar itu tak betul, merapu, benda-benda yang tak tepat tentang Islam, tapi orang semua sharing. Jadi banyak pula komentarnya, banyak pula followersnya. Jadi kita yang mengikuti kuliah-kuliah ni, sama ada saya atau ustaz yang lain, daripada Ustaz Abu Anas Al-Madani sebagai contohnya, daripada Ustaz Said Nur Hisham, maka tuan-tuan tolong panjang-panjangkan video ni. Mudah-mudahan pada anja kebaikan, ada saranan untuk buat baik, jalannya, panduannya, petunnya. Jadi tuan-tuan, besok merupakan hari Isnin, mari sama kita berpuasa, puasa Syaban. Lepas ni akan masuk Ramadan. Jadi jangan lupa tuan-tuan ni, andai tuan-tuan bangun qiyamul lail, kenanglah saya dan doa tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan membuka puasa esok, kenang saya dan doa tuan-tuan. Moga Allah beri kesihatan, keafiatan, keampunan. Cakap banyak, amalnya sedikit. Moga Allah beri kekuatan untuk beramal salih macam tuan-tuan sekalian. Doa ini Jalil, Wan Azina, Rosan Fadil, Nisan Hasana, Muasfani. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. Sekian daripada saya, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 orang yang terawal menjawab soalan tadi, kenapa saya dipanggil Karamallahu Wajhah, harap dah bagi nama dan nombor telefon, kami nak hantar buku ni. 47 Superstar Syurga. Kisah-kisah untuk renungan sebelum tidur waktu malam. Kisah ringkas, bedtime story, supaya anak-anak kita, cucu kita bacakan, tidur dalam iman, tidur dengan panduan kita, cerita-cerita para sahabat, superhero yang sebenarnya, superstar syurga yang sebenarnya. Jadi setakat tu saja tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan kurma Ajwa dari Zazan Travel, dan juga kurma McJoel dari Jordan, untuk puasa Syaban kita dan puasa Ramadan kita yang tak lama lagi. Dapatkan stok segera, kerana bimbang nanti stok tak cukup. Dan gitu juga tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan Birkah Batu Sauda, dah sampai stok yang baru yang Nabi nyatakan dia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Banyak penyakit rawat dengan Batu Sauda, dan kami telah proses untuk Birkah, mudah untuk dimakan dan untuk kapsul hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaatkan, dapat hadiah kepada orang yang sakit keliling kita. Apa saja sakit, ada rawatannya, insya-Allah. Kalau kena tepat pada rawatan yang dimaksudkan Nabi Islam itu, bolehlah dia dengan izin Allah Taala. Tak boleh tidur malam ke, wanita yang menyusukan anak ke, orang yang sakit buah pinggang ke, insya-Allah mudah-mudahan menggunakannya memberi manfaat kepada mereka untuk protection sekurang-kurangnya daripada virus dan sebagainya, seperti yang telah dikatakan oleh golongan yang pakar dan bidang sains. Baik, setakat ini saja dulu tuan-tuan. Terima kasih atas penglibatan tuan-tuan dan sharing tuan-tuan lakukan sekali lagi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sama-samalah kita menangguhkan kuliah dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mida Security, bagaimana nak beli? Dapatkan nombor telefon kat bawah ni. Jadi ada nombor telefon di bawah ni, boleh WhatsApp, nanti akan dihantar ke rumah. Bank in duit, nanti Zazan Travel akan hantar ke rumah terus. Harga promosi macam hari tu ke? Boleh cek di bahagian bawah ni, Zulkifli, cek Zulkifli. Boleh cek di bawah ni. Mudah-mudahan sekian tuan-tuan yang dan kemudian Birkah pun ada promosi sekarang untuk bulan Syaban. Mengalakkan tuan-tuan untuk gunakan sepanjang Syaban Ramadan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita pada penyakit-penyakit bahaya, wabak Islam berlaku dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.